tak ada lagi lah di Malaysia ni. Jadi Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja, dia dah beritahu nak akan buat, beliau beritahu akan buat satu kawasan dusun buah yang terbesar di Malaysia, yang mana termasuk terdiri daripada spesies komersial dan berbagai buah-buahan nadir. Saya duk kira lebih kurang 37 jenis spesies, antaranya durian, manggis, rambutan, salak, binjai, cermai pun kita buah juga. Maknanya kata benda-benda yang ada di Malaysia ni kita akan kumpulkan, buah di sini, tanam di sini. Keluasan dia 885 ekar. Tanah pamah beralun 285 ekar. Tanah berbukit hampir 600. Okey, objektif pembangunan dia pula, pembangunan dusun buah-buahan, taman herba dan irigasi berkonsepkan pelancongan. Merealisasikan hasrat kerajaan negeri, memajukan dan memperkembangkan sektor pertanian selaras dengan visi kerajaan negeri Kedah untuk menjadikan Kedah sebagai Holland of the East seiring dengan sektor pelancongan. Tujuan ladang ni adalah untuk membangunkan ladang mangga dari pelbagai kelun. Seluas 80 ekar mangga saja. Jadi tapak semayam pun dah kita ready. Kita dah tanam dah lebih kurang 10 ekar. Lebih kurang 10 ekar kita dah tanam dah. Baru dalam sikit kawasan tu yang agak landai sikit. Jadi kita dah tanam dah. Yang mana kita tanam tu harum manis dan cokanan kita dah tanam. Sebentar lagi Datuk Seri Ustaz Aizan akan tanam pokok anggur pula. Dengan DO kita akan tanam pokok memplam. Kompartmen 50A di mana kawasan tu kita belum sentuh lagi, masih hutan. Kita belum buat apa lagi, cuma kita 50B, kompartmen 48A dengan 48B. Jadi yang hijau tu kawasan yang kita belum sentuh lagi. Maknanya berada di sebelah sana. Sebelah sana. Jadi sebelah sini semua kompartmen blok 50B 87 hektar, 48A 92 hektar dengan 48B 92 hektar. Di mana kawasan ni telah pun proses pemanggilan dah habis, cuma tinggal saki-baki pokok-pokok yang memang kita arahkan supaya jangan buang habis. Pasal kita untuk tahan. Akak-akak dia esok dia akan jadi salah satu daripada membantu untuk mengurangkan kadar hakisan. Bila kita berpandu kadar bukit ni, mana ayak yang ada di dalam yang akan ini tidak akan masuk dalam kawasan tasik. Jadi dia ada ayak akan lalu dalam aliran cabang Carok 2, yang mana ayak tu akan mengalir ke bawah. Di mana tasik kita berada di sebelah kanan. Semua laluan ayak berada di bawah. Makna tasik ada di atas, projek kita ada di bawah. Yang kedua, kita akan mengurangkan kadar hakisan dan kelodak hasil daripada pembangunan tanah tersebut. Nanti bila kita dah buat pembangunan, kita adakan terracing sikit. Kalau kita benar-benar kita mikir, kita akan menyediakan kolam tadahan. Makna kata bila ayak turun, masuklah kolam dulu. Bila dia punya kelodak pula jatuh, bawa ayak tu akan mengalir pergi kolam yang lain. Jadi akhir sekali kita akan dapat ayak yang bersih. Ini kita punya perancangan, langkah-langkah kita akan ambil. Di samping itu juga kita akan menyediakan teres bagi tanaman di kawasan yang tanah tinggi sikit, kita pakai teres. Dan platform ni makna kita korek dalam 10 kaki tu, kita akan tanam pokok itu. Makna kita hakisan tanah kurang lah, kita minum kan. Dan buat platform, kita akan tanam ke dalam platform tu. Makna kita peluang untuk nak merosakkan bentuk bunga ini memang kita try kurangkan seberapa yang boleh. Tujuan untuk mengelakkan hakisan-hakisan lah yang kita mengakibatkan air belumpung lah, apa tu kita akan kurangkan. Kita akan mengekalkan pokok-pokok besar. Pokok-pokok besar ni yang ada tu kita akan kekalkan. Dan pokok-pokok yang sedia ada yang tumbuh di tebing-tebing itu kita akan minimumkan penebangannya. Yang terletak di kawasan curam untuk menahan hakisan. Ini salah satulah cara-cara untuk menangan. Seterusnya kita akan bekerjasama dengan Jabatan Pertanian. Di mana Tuan Haji Ismail pun kata dia ada satu jenis rumput. Dia akan bagi tanam di sini. Saya dah sembang baru ni. Untuk mendapat jenis spesies rumput untuk tanam di tebing. Ada tebing-tebing kita akan tanam seperti rumput vertiba. Itu kita akan dapat khidmat daripada Jabatan Pertanian.
Jadi ini perkembangan baru. Jadi maka sebab itu kita nak buat, kita panggil eco-tourism. Pelancongan sama. Selain daripada kita tanam pokok, jadi pelancongan. Jadi kita akan buat resort juga. Lepas tahun 2 kita akan buat resort. Jadi orang mai sini, dia duduk sini, dia tengok tumbuh-tumbuhan, dan dia boleh beli buah-buahan. Buah-buahan kita ni ada benda yang bermusim dan tak bermusim. Pisang kan musim, nanas tak bermusim, cermai tak bermusim. Dan saya sekarang sedang berusaha nak fikir nak hubungi pengusaha sosial di Tasik Pedu ni, daripada datang semula. Ada seorang dua kawan saya, so dia hidupkan balik. Kerana jalan kita ada elok, semuanya sempurna. Penggunaan saja, bukan milik. Makna kita bagi masa 30 tahun, lepas tu kita baru setiap tahun. Esok ni mungkin kita bagi, lepas 30 tahun kita bagi kepada orang lain untuk tujuan projek lain, tapi buat sebenarnya 30 tahun, dia panggil hak penggunaan 30 tahun. Dari pokok elok 5 tahun mendapat hasil lah. Lepas tu dipanggil perkembangan. Ini yang kita rancangkan. Yang saya pastikan bahawa peluang pekerjaan pada orang perantara ada cukup cerah. Ni bila kita nak tanam ni semua ni, bukan pengarah pengurus nak pergi tanam. Tentulah kita cari pekerja-pekerja di sini. Saya tak tahu berapa ringgit sehari tak bergaji. Tapi masalah sekarang ni, pendapatan rakyat akan bermula sekarang ni kerana kita bagi peluang pekerjaan. Itu yang saya duk heran. Pasal apa yang orang duk marah sangat, duk rendah? Kita nak bagi peluang pekerjaan pada rakyat. Malaysia sekarang ni masih masalah pengangguran. Kerana orang luar duk main 3 juta, 4 juta kerja tempat kita. Cuma hak ni kalau orang perantara tak mau, jangan panggil Bangladesh. Jangan panggil Bangladesh, jangan panggil Indonesia pula. Kita galak orang tempatan untuk terlibat dengan perancangan ini. Tapak ini nampaknya menjadi satu isu yang besar. Seolah-olah bahawa kita akan merosakkan alam sekitar. Yang ada Pelda lah ni, yang makan senang semua ni. Dan Malaysia ni ada sumber yang kuatnya ialah hasil kelapa sawit. Zaman tu Razak tebang habis, baru tanam kelapa sawit. Kita lah ni kalau tak tebang nak tanam apa? Nak tanam serai pun kena cabut lalang dulu. Jumlah kita nak kos ni tuan-tuan kena sikit ni. Setakat lah ni tak termasuk upah kerja lagi. Modal yang kita nak buat ni ialah nak bangun projek ni lebih kurang 1,943,000. Nak terang pada tu, 1 juta dekat 2 juta nak bangun projek ni. Nak beli anak buah-buahan, anak benih 563,000. Bukan kecil. Kawasan yang luas 563,000. Kos charge am, dia tak tahu kos charge am tu macam mana. Macam-macam lah. Hak tu duk ada 278,826 ringgit, 28 ringgit. Jumlah semua ialah 2,748,795. Kita dah tak duit lah. Ladang dah tak duit lah. Maka sebab itu kita akan terus. Bukan kita buat ni kerana kita nak bagi balak semata-mata. Balak orang betul yang ni. Kawasan ni balak ni, kawasan sudah kerja. Bukan tekat balak. Masalah balak tu tempat lain timbul lagi. Ini selaras dengan keputusan Majlis Koridor Utara yang diputuskan oleh Datuk Najib. Dalam mesyuarat hari itu, beliau mengatakan bahawa Kedah akan menjadi jelapang makanan. Jelapang makanan ni ada dua, satu padi, beras, benda yang tak boleh buat atas kat tu lah. Maka satu lagi kita yang keluar makanan di Kedah ni termasuk ubi kayu, pisang, buah-buahan dan semuanya. Kalau rakyat makin ramai, itu kita cari tempat untuk nak siapkan itu. Jadi orang yang tak erti tu duk lompat lah. Pihak Perdana Menteri dah setuju nak jadikan Kedah ni sebagai ladang buah-buahan atau jelapang buah-buahan. Cuma tahun ni saya nak isytiharkan di sini. Kita telah bersetuju dalam mesyuarat Exco. Tahun ni kita akan bagi tawar kepada sekolah Persatuan Sekolah Agama, Persatuan Sekolah Cina dan Persatuan Sekolah India untuk buat joint venture dengan GLC. Mana GLC macam ladang, kita akan bagi pada 1,000 ekar. Dia boleh carilah syarikat mana-mana daripada Persatuan Sekolah Cina kan, pakat membangun. GLC juga mungkin Kedah Agro akan mencari Persatuan Sekolah Agama Kedah, mai sama-sama kita membangun.
kerajaan tak mau bagi apa bantuan terus, tapi kita bagi tenaga pada mereka, mereka carilah modal untuk membangun tanah ini. Untuk berkat ini kita tanam dulu kontan. Mungkin dalam 2-3 tahun dapat hasil, lepas tu hasil kelapa sawit ataupun getah. Ini akan dibincangkan satu per inci. Jadi tak payah fikir lagi lah. Sekolah Cina namanya import tanah, minta tanah. Dia tak bagi hak untuk memiliki. Semua diberi kepada pihak JSC, tapi dia hak untuk sama-sama membangun tanah sebetulnya. Wartawan tulis elok sikit ni. Kita bagi kepada dia. Wartawan Cina pada hari ini. Nak ulang balik, kita dah putus bahagian tanah kerajaan akan diminta joint ventures untuk membangunkan tanah itu dengan persatuan-persatuan sekolah-sekolah Cina, India dan agama di Kedah. Jadi agama pun itu senang, tak ada orang kata dia marah sangat saya tak bagi duit kepada mereka. Saya berharap sama-sama kita berdoa agar projek ini jadi. Kita rancang lama orang ni, tapi dia lambat lah. Duk tunggu main. Ada lagi satu kawasan sini ni, kompakmen berapa tu, terpaksa tak boleh potong lagi. Sini 50 ekar 50 tak boleh. Pasal dulu ni, masa nak buat jalan ni, jalan raya ni, zaman pengarah hutan dulu, semua orang dia buat keluar ni bukan jalan tadahan. Ni bukan tadahan, tetapi dia masuk hak 50A tu sebagai tadahan. Ni sekarang ni terpaksa nak tunduk dan patuh, tak benarkan mereka potong. Tetapi kita telah pun pihak Jabatan Hutan mengenal pasti kawasan lain untuk jadikan kawasan tadahan, dan kawasan itu akan tarik keluar. Bila kita dah keluar saat sebulan 2 lagi warta, kita boleh tebanglah pokok tu. Maknanya bukan kata kita buat ikut suka kita. Sebab itu kita ni sebenarnya cukup jaga, cukup cemburu hutan kita. Ada hutan yang kita potong berdasarkan ada pilihan. Pilihan tu makna kita kawas lilitan batang balak tu kena 60 cm. Korang tak bagi. Ini kerja ranger untuk tagging lautan. Karena kita tak mau kalau tebang semua, kecuali untuk pembangunan, 30 tahun lagi takkan ada balak di Kedah. Jadi kita tanam haklah, balak tu akan naik balik. Semuanya kita buat mengambil kira. Sebab itu saya sentiasa memanggil pengarah tanah, mengambil pengarah hutan, berbincang. Hutan ni macam mana? Hutan ni boleh tak boleh? Pernah dia saya kata tak boleh. Tapi yang ini pasal kita kerat balak kerana pembangunan, maka kita benarkan. Dan akan datang pun bila kita cadang tanah kawasan kita nak bangun tu, ialah tanah di luar daripada tadahan. Tanah hutan biasa, tak melibatkan tadahan.